Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih. Salam sejahtera. Hari ini anda bersama dengan saya, Puan Tong, untuk belajar Sains Tingkatan 2, Tajuk 5, Air dan Larutan. Sifat fizik air. Sifat fizik air tulen, takat didihnya 100 darjah Celsius, takat bekunya 0 darjah Celsius. Ia adalah sesuatu yang tanpa warna, tanpa bau dan tanpa rasa. Ketumpatan ialah 1 gram per sentimeter padu. Dan air ini sebenarnya dia merupakan keperluan asas bagi semua benda hidup di bumi. Tanpa air, semua hidupan atau organisma tidak dapat hidup, termasuk kita manusia. Lebih daripada 70% permukaan bumi kita dilitupi oleh air. Walau bagaimanapun, bukan semua air itu boleh kita gunakan. Air mempunyai ciri-ciri yang unik. Air tulen, seperti mana yang saya sebutkan tadi, tidak berwarna, tidak berbau, tiada rasa dan wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Okey, di sini kita boleh tengok lagi tambahan ciri-ciri yang ada pada air ialah merupakan konduktor haba dan elektrik yang lemah, mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Okey, kita tengok sepintar lalu. Sifat fizik air tanpa bau, tanpa rasa dan tanpa warna. Okey, kita tengok ketumpatan air tulen iaitu 1 gram per sentimeter padu pada suhu 4 darjah Celsius. Seterusnya, takat beku dan takat lebur air tulen ialah pada 0 darjah Celsius. Takat didih air tulen ialah pada 100 darjah Celsius. Biasanya untuk membezakan di antara air tulen dengan tidak tulen, kita boleh menggunakan takat didih atau takat beku. Dan air merupakan konduktor haba dan elektrik yang lemah, iaitu sekiranya tidak ada benda asing pada air, iaitu air tulen, bermaksud dia merupakan konduktor elektrik yang lemah. Walau bagaimanapun, apabila air ditambah dengan benda asing seperti garam ataupun asid, ia akan menjadi konduktor elektrik yang baik. Di sini kita boleh nampak, apabila kita menggunakan penunup bansum untuk memanaskan air, di sini ada ais. Walaupun air di kawasan ini sudah mendidih, ais di sini masih kekal, tidak cair. Di sini menunjukkan air merupakan konduktor haba yang lemah. Satu lagi sifat fizik yang ada pada air ialah mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Di sini kita boleh tengok ada setengah serangga dia boleh terapung di atas permukaan air. Ini disebabkan oleh ketegangan permukaan yang tinggi. Contoh ayak-ayak. Tegangan permukaan yang tinggi sebenarnya disebabkan oleh daya lekitan dan juga daya lekatan. Tegangan permukaan yang tinggi adalah disebabkan oleh daya lekitan antara molekul air di permukaan air, menyebabkan serangga, contohnya ayak-ayak, dapat terapung di permukaan air. Daya lekatan pula adalah antara molekul air dengan daya lekatan antara molekul air dengan dinding xilem. Yang ni membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Jadi fenomena ni kita panggil sebagai tindakan kapilari, di mana ia membolehkan tumbuhan mengangkut air daripada tanah ke atas, ataupun ke pucuk atau ke daun
untuk membolehkan tumbuhan menjalankan fotosintesis. Ini contoh gambar yang menunjukkan tindakan kapilari yang disebabkan oleh daya lekatan dan daya lekitan. Kalau kita tengok, daya lekitan adalah antara molekul air dengan molekul air yang lain. Manakala daya lekatan ialah daya tarikan antara molekul air dengan dinding sel. Ingat, lekat ni mesti dua jenis yang berbeza. Lekit antara yang sama jenis. Kombinasi di antara daya lekatan dan daya lekitan tadi akan menyebabkan terjadi fenomena yang kita panggil sebagai tindakan kapilari. Okey, seterusnya kita akan tengok keadaan jirim pada air. Air sebenarnya salah satu daripada bahan yang sangat unik. Air boleh wujud dalam 3 keadaan jirim, iaitu keadaan pepejal, cecair dan gas. Jadi kalau pepejal, zarah-zarahnya adalah tersusun secara rapat. Zarah-zarah hanya boleh bergetar pada kedudukan yang tetap, tetapi pada cecair, susunannya tidak teratur seperti pepejal, dan kita akan dapati untuk zarah-zarah cecair dia boleh bergerak secara bebas berbanding dengan pepejal, hanya boleh bergetar. Manakala untuk gas, zarah-zarah bebas bergerak secara rawak. Sebab dia mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi berbanding dengan cecair, berbanding dengan pepejal. Okey, kita tengok sedikit tentang perubahan keadaan jirim supaya lepas ni apabila kita sebut tentang proses yang berlaku dengan perubahan keadaan jirim air, kita mudah untuk fahami. Okey, air boleh wujud dalam 3 keadaan, pepejal, cecair, gas. Apabila suhu meningkat, contoh pepejal, contohnya ais, akan melebur. Proses ini kita panggil sebagai peleburan. Manakala air apabila kita panaskan, apa yang terjadi? Akan berlaku proses pendidihan di mana air tadi dalam bentuk cecair berubah kepada gas. Gas juga sebaliknya boleh berubah kepada cecair. Kita panggil sebagai proses kondensasi. Cecair juga boleh berubah menjadi pepejal. Proses tu kita panggil sebagai pembekuan. Contoh di sini kita boleh tengok aiskrim yang diletak di luar. Apa yang terjadi? Dia akan melebur. Ini sebenarnya kerana zarah-zarah pada pepejal adalah rapat. Apabila dia menyerap haba dari persekitaran, zarah-zarah tu akan bergerak dengan lebih jauh dan berubah menjadi cecair. Okey, dan seterusnya apabila cecair kita panaskan, dia akan berubah menjadi gas. Di sini kerana zarah-zarah akan bergerak dengan lebih jauh dan lebih rawak, mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi, menyebabkan dia boleh berubah dari keadaan jirim, cecair kepada gas, iaitu dalam keadaan steam. Dan di sini apabila kita guna tudung, apa yang terjadi? Kita dapati wap-wap tadi akan terkondensasi. Apabila membebaskan tenaga haba ke persekitaran, apa yang terjadi? Zarah-zarahnya akan jadi semakin dekat di antara satu sama lain. Okey, seterusnya apabila cecair, contoh air kita masukkan ke dalam peti sejuk, apa yang terjadi? Ia akan berlaku proses pembekuan, contohnya terbentuknya aiskrim. Ini disebabkan oleh zarah-zarah membebaskan banyak tenaga haba, menyebabkan zarah-zarah semakin rapat dan terbentuk pepejal. Okey, kita tengok seterusnya. Jadi di sini kita boleh tengok gambaran apa yang saya terangkan tadi berdasarkan cerita aiskrim tadi. Perubahan keadaan jirim boleh berubah daripada keadaan pepejal, cecair ke gas. Pepejal
Apabila menyerap tenaga haba dan dia akan melebur, proses tu kita panggil sebagai peleburan. Apabila cecair pula, contohnya air, kita biarkan dia akan tersejat ke atmosfera. Proses tu kita panggil sebagai penyejatan. Itu air sudah berubah menjadi wap air. Dan apabila air kita didihkan, dia juga boleh berubah kepada steam ataupun dalam keadaan gas. Kita panggil dengan nama ataupun proses pendidihan. Apabila gas membebaskan tenaga haba, dia boleh berubah kepada cecair. Proses itu kita panggil sebagai kondensasi. Cecair pula, contoh air, apabila kita masukkan ke dalam peti, zarah-zarah cecair membebaskan banyak tenaga haba sehingga satu tahap dia akan terbentuknya pepejal. Proses itu kita panggil sebagai pembekuan, iaitu air sudah berubah menjadi ais. Sekiranya ada sesuatu bahan yang boleh berubah daripada keadaan pepejal terus kepada gas ataupun daripada gas terus kepada pepejal, proses ini kita panggil sebagai pemejawapan. Contohnya iodin. Iodin adalah satu bahan yang apabila kita panaskan dia boleh terus berubah kepada gas. Daripada pepejal terus ubah kepada gas kita panggil sebagai proses pemejawapan. Perubahan keadaan jirim daripada pepejal kepada cecair kita panggil sebagai peleburan. Apabila cecair berubah kepada keadaan gas, kita panggil sebagai proses pendidihan atau penyejatan. Penyejatan boleh berlaku pada sebarang suhu, tapi pendidihan akan berlaku pada takat didih. Okey. Dan seterusnya, kalau kita tengok, gas juga boleh berubah kepada cecair. Proses itu kita panggil sebagai kondensasi. Cecair pula boleh berubah kepada pepejal. Proses itu kita panggil sebagai pembekuan. Manakala, kalau gas kepada pepejal atau pepejal kepada gas, kita namakan sebagai proses pemejawapan. Ini adalah ringkasan untuk proses tadi. Pembekuan ialah proses cecair berubah kepada pepejal, iaitu proses menyerap haba. Peleburan pula, pepejal telah berubah keadaan jirim kepada cecair, iaitu proses menyerap haba. Penyejatan atau pendidihan iaitu keadaan jirim daripada cecair telah bertukar kepada gas, iaitu proses melibatkan serap haba. Kondensasi pula ialah gas telah berubah kepada cecair, iaitu proses membebaskan haba. Pemejawapan pula ialah pepejal telah berubah kepada gas ataupun gas berubah kepada pepejal. Ingat, pemejawapan ada dua. Kalau pepejal kepada gas, proses itu adalah menyerap tenaga haba. Manakala apabila gas untuk berubah kepada pepejal, proses itu melibatkan bebaskan tenaga haba. Kalau kita zoom, ini adalah contoh molekul air. Jadi air ini sebenarnya merupakan sejenis sebatian. Dan air ini ialah sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan oksigen. Hidrogen, kalau kita tulis simbolnya H huruf besar, oksigen kita tulis unsur tersebut dengan simbol O huruf besar. Satu molekul air mengandungi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. 2 hidrogen, 1 oksigen. Satu cara sebab air ini merupakan sebatian, kalau kita nak pecahkan kepada unsur-unsurnya, proses yang kita perlu lakukan ialah elektrolisis. Semasa elektrolisis kita jalankan, apa yang terjadi? Molekul air akan dipisahkan kepada komponen-komponennya, iaitu gas hidrogen dan gas oksigen.
Ini hasil tindak balas daripada elektrolisis air. Air merupakan sebatian, jadi apabila kita nak pisahkan kepada komponennya, gas hidrogen dan gas oksigen, kita memerlukan tenaga elektrik, iaitu arus elektrik. Apabila elektrolisis dijalankan, air akan dipisahkan kepada oksigen dan hidrogen. Di sini adalah radas untuk elektrolisis. Okey, kita kena kenal. Ini adalah simbol untuk bateri. Ingat, panjang, pendek. Panjang, positif. Ingat, kalau kita ada lebih, ini lebih panjang, lebih positif. Kalau kita ada kurang, negatif. So, ni adalah terminal positif. Ni adalah terminal negatif. Okey? Sekiranya dia lukis lebih daripada satu, ni bukan sel kering. Ini adalah bateri. G macam ni adalah simbol untuk galvanometer. Galvanometer. Semak sama ada litar ini lengkap ataupun tidak. Sekiranya ada arus elektrik, apa yang terjadi? Galvanometer akan menunjukkan pesongan. Ini adalah suis. Suis kita boleh buka dan boleh tutup. Okey, ni wayar penyambung. Okey, di sini dia ada dua elektron. Biasa kita gunakan elektrod karbon. Karbon ni seperti mana yang ada pada kita punya pensel itulah. Elektrod karbon. Jadi elektrod karbon sekiranya disambung kepada terminal positif, ni positif, bahagian ni kita panggil sebagai elektrod positif ataupun istilah dia anod. Manakala apabila elektrod tersebut disambung kepada terminal negatif ataupun kita panggil sebagai elektrod negatif ataupun boleh dipanggil dengan istilah katod. Ingat, anod, katod. Anod, katod. Anod tinggi, katod rendah. Anod positif, katod negatif. Kalau tak dengar, katod, anod. Okey, itu untuk kita ingat. Anod, katod. Sebenar anod dan katod. Okey, anod positif ingat. Okey, apabila kita nak menjalankan proses elektrolisis, sebab air merupakan konduktor elektrik yang lemah. Seperti mana yang kita sebut sebelum ni, ciri air tulen adalah konduktor elektrik yang lama. Sebab itulah kita kena tambah dengan sedikit larutan asid sulfurik. Apabila kita tambah dengan benda asing, asid sulfurik ni, dia akan menyebabkan air menjadi konduktor elektrik yang baik. Dia akan meningkatkan kekonduksian elektrik air. Jadi apabila kita pasang, kita tutup suis, apa yang terjadi? Litar lengkap. Apabila litar lengkap, air akan diuraikan kepada komponennya, iaitu oksigen dan juga hidrogen. Gas oksigen kita akan dapat kumpul di bahagian terminal positif. Manakala gas hidrogen kita akan dapat kumpul di sebelah terminal negatif. Okey, ingat oksigen di sebelah anod, hidrogen di sebelah katod, dan nisbah gas hidrogen kepada oksigen adalah 2:1. Isi padu yang kita akan kumpul untuk gas hidrogen adalah 2 kali ganda lebih banyak daripada isi padu gas oksigen yang terkumpul. Okey? Jadi ini ingat gas oksigen akan dihasilkan di terminal ataupun elektrod positif di anod, manakala gas hidrogen akan dapat kita kumpul di sebelah katod, iaitu elektrod negatif. Ingat, anod, katod. Anod positif, katod negatif. Ingat, kalau positif, ingat, positif maksudnya kalau dapat grade A, itu adalah baik. A, anod. Anod tu positif. Kalau K bermaksud negatif. Okey, bukan setakat CD, tetapi K, katod negatif. Okey, itu adalah cara-cara kita nak mengingat.
Okey, nisbah gas hidrogen kepada gas oksigen adalah 2:1. Sebab itulah kita boleh tulis dengan formula kimia untuk molekul air dengan H2 ni kita panggil sebagai subscript dan O huruf besar. Ingat, H dan O huruf besar 2 ditulis sedikit bawah daripada permukaan H. Okey, H2O. Okey, ataupun H2O ni adalah molekul air. Macam mana kita nak membuktikan untuk tabung uji A adalah gas oksigen dan pada tabung uji B adalah gas hidrogen. Okey, caranya ialah kita boleh buat ujian pengesahan. Untuk gas oksigen, kita boleh menggunakan kayu uji berbara. Apa yang terjadi? Dia akan menyala. Kayu uji berbara akan menyala. Ini menunjukkan ataupun mengesahkan bahawa gas yang terkumpul tu ialah gas oksigen. Sebab gas oksigen membantu pembakaran. Untuk tabung uji B pula, macam mana kita nak menentukan ataupun mengesahkan bahawa ia merupakan gas hidrogen? Kita boleh uji dengan cara kayu uji menyala menghasilkan bunyi pop. Ini menunjukkan gas yang terkumpul ialah gas hidrogen. Kita tengok sedikit animasi macam mana elektrolisis air dijalankan. Elektrolisis ialah menggunakan tenaga elektrik untuk menguraikan bahan kepada komponennya. Contoh, apabila arus elektrik melalui sesuatu larutan yang telah ditambahkan asid, dia akan menguraikan kepada gas hidrogen dan oksigen. Sedikit garam atau alkali atau asid ditambah ke dalam air untuk membolehkan air menjadi konduktor elektrik yang baik. Jadi biasa di dalam makmal kita akan gunakan asid sulfurik. Dua tabung uji akan diisi penuh dengan air untuk kita mengumpul gas hidrogen dan gas oksigen secara kaedah sesaran. Apabila disambung kepada terminal positif, kita panggil sebagai anode. Dan sini adalah katod. Ni anode atau positif, elektrod positif. Gas akan dapat dikumpulkan di sebelah anode. Apabila kita uji dengan kayu uji menyala, dia akan menyala dengan lebih marak. Ini membuktikan gas itu ialah gas oksigen di sebelah anode. Manakala di sebelah katod pula, apabila kita uji dengan kayu uji menyala, ia akan menghasilkan bunyi pop. Ini menunjukkan dia adalah gas hidrogen. Ini adalah kesimpulan tentang elektrolisis. Elektrolisis ialah proses menguraikan sebatian kepada komponen-komponennya dengan menggunakan arus elektrik. Arus elektrik akan dialirkan melalui air yang kemudiannya ia akan menguraikan molekul air kepada unsurnya, iaitu oksigen dan hidrogen. Jadi, ingat kalau kita sambung kepada terminal positif, anode. Kita sambung kepada terminal negatif, katod. Di anode, oksigen akan dibebaskan. Di katod, hidrogen akan dibebaskan. Macam mana kita nak uji kehadiran oksigen? Kita guna kayu uji berbara, iaitu dia akan menyebabkan kayu uji berbara menyala. Sekiranya kita gunakan kayu uji menyala, dia akan menyala dengan lebih terang ataupun lebih marak lagi. Untuk menguji kehadiran hidrogen pula, kita boleh menggunakan kayu uji menyala, di mana dia akan menghasilkan bunyi pop. Ini membuktikan ia merupakan gas hidrogen. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe channel saya.
Puan Tong. Terima kasih.